Salam siaran Action Plan. Ketika ini anda bersama saya Nazira Noran. Okey, hari ini kita nak bercakap mengenai exit plan ataupun rancangan keluar perniagaan. Topik kita GECB, norma baru rancangan keluar perniagaan atau exit plan. Bersama dengan tetamu di studio ketika ini, ya, Encik Dicky Eng, partner GE Consult Asia Sdn Bhd, dan juga Encik Edwin Pang, GECB Associate. Okey, selamat datang kedua-duanya dan kita ingin bercakap mengenai action plan kali ini. Baik, Mr. Dicky. Yeah. Kita nak mulakan sedikit penerangan ya mengenai exit plan. Yeah. Exit keluar. Okey, nak keluar dalam perniagaan, nak keluar apa ni? Nak keluar masalah ke? Nak keluar nak selesaikan apa? Jadi apa yang kita nak maksudkan dengan exit plan ataupun keluar perniagaan dalam norma baru rancangan keluar perniagaan ini, Mr. Dicky? Ya. Exit plan bagi kita ialah dalam satu perniagaan kita mesti mahu ada satu thinking which is kita nak ada exit, macam mana kita ialah cash out our business. Ya. Seseorang yang usahawan memulakan perniagaan mereka ataupun dia terusnya mengembangkan perniagaan tersebut sehingga berjaya dengan mendapatkan untungan. Okay. Lepas tu apa jadilah pula langkah seterusnya. Dalam dunia perniagaan kita ada 3 pilihan exit, sama ada kita ataupun menamakan perniagaan, menjual perniagaan, walaupun ialah sebahagian ke atau keseluruhan. Okay. Ataupun kita boleh go on IPO. Okey, ada 3 ya. Ya, nak ada tamatkan 3. perniagaan terus, nak menjual ataupun IPO. Ya, Jadi kita ya, nak ya. tahu lebih lanjut lah apa agaknya rancangan keluar perniagaan atau exit plan ini, terutamanya bercakap mengenai norma baru ini. Ya. Sebab kita tahu perniagaan ni tak semestinya selalu untung. Ya, Walaupun betul. mungkin untung tapi tak tahu bila untung. Kalau dah untung, kadang-kadang dia akan mengalami kerugian dan sebagainya. Jadi Ya, apa betul. yang patut peniaga itu lakukan pada ketika situasi tersebutlah. Okey, siapa agaknya golongan pembeli perniagaan yang mungkin akan membeli usahawan yang nak melakukan exit plan ni biasanya, Mr. Dicky? Kalau bercakap mengenai mereka yang ada masalah tu, macam mana cara kita nak lakukan dengan 3 cara tadi tu? Mungkin Mr. Dicky boleh jelaskan. 3 jenis. Nak tamat perniagaan, nak menjual ataupun IPO itu tadi. Mungkin penjelasan daripada Mr. Dicky, apa yang patut peniaga itu lakukan? Okey. Macam ni. Apa tu? Kebanyakan daripada golongan mereka yang nak membantu usahawan yang ada masalah tu, apa yang patut mereka lakukan? Mungkin Mr. Edwin boleh jelaskan juga exit plan bagaimana yang patut mereka lakukan? From buyer perspective, usually there's ada 2 jenis pembeli. Right? So pembeli yang ingin membeli dengan nilai terkini, or pembeli yang ingin membeli dengan nilai perniagaan yang akan datang. So basically 2 types of buyer. Okey. And so anda kena memahami kedua-dua jenis pembeli ini supaya anda mampu menarik perhatian mereka. Then they will interested in your business, which dia akan menolong to invest in your business or trust in your business idea. And anda perlu menyediakan satu kertas kerja untuk dipersembahkan kepada pembeli, which is a proposal for untuk pembeli yang berminat. Dan proses ini sama saja seperti anda menjual produk kepada perniagaan, which is something like a trading, but this is a trading of shares of ideas rather than tradings of an actual product. So pembeli yang membeli perniagaan pihak lain dengan nilai terkini berdasarkan kepada laporan financial management report, which is your
profit and loss, your balance sheets. Okay. Dan pembeli yang membeli perniagaan pihak lain dengan nilai ramalan, which is future value of the company, yang lebih dikenali sebagai pelabur yang lebih tertarik dengan nilai perniagaan jangka panjang, which is a long term investment. Walaupun kedua-dua merupakan golongan yang berbeza, tetapi matlamat kedua-duanya adalah sama, iaitu mencapai keuntungan setelah membeli perniagaan pihak lain. I'm not just here to help you, I'm helping myself as well. As an investor, by buying your shares, invest in your company, invest in your ideas. That's what's a buyer perspective, and also what's as a owner of the company, which need help from the public. Dia macam share lah ya. Ya, betul. Mr. Dicky, mungkin Mr. Dicky boleh jelaskan bila ada situasi seperti Mr. Edwin cerita tadi, apa yang biasa kita akan pilih orang yang nak bantu kita tu dalam perniagaan yang ada masalah ni? Kita ada dua jenis pelaporan, which is investor. Dia adalah sekali ialah dia beli awak punya valuation terkini, which is how many asset do you have, ataupun how many customer they have, what is your company turnover. Okay. Like investor kedua, which is the investor will invest in your future value, which is adakah awak punya business ada business model, which is keuntungan awak atau perniagaan awak boleh create the sustainability. Okey, jadi itu antara cara kalau ada masalah tu, maknanya pembeli tu juga kena ada syarat-syarat dia lah. Biasa mereka yang sanggup invest tu, dia akan dapat berapa keuntungan sebab dia nak bantu kan perniagaan yang ada masalah tu. Adakah 50-50 juga ataupun dia dapat lebih? It depends. 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 Depends situation. Tapi hanya satu syarat yang we have a fixed condition, which is awak punya business mesti boleh exit. That's why we are talking about the exit plan. Okay, which is kalau currently saya sudah beli awak punya company atau punya share ke atau punya business, adakah berniaga ini adalah satu produk saja. So bolehkah produk ini cari pembeli? Kalau produk ini boleh cari pembeli, saya boleh dapat keuntungan selepas saya jualkan perniagaan saya. Itulah kenapa saya initially I invest in this business. Baik, itu dia. Kita bersama-sama dengan Mr. Dicky Ng, partner GE Consult Asia Sdn Bhd, dan juga Encik Edwin Pang, GECB Associate, bercakap mengenai GECB, norma baru rancangan keluar perniagaan exit plan. Kenapa penting kena ada exit plan ini? Mungkin Mr. Edwin boleh terangkan lebih mendalam ya tentang 3 kaedah penentuan nilai perniagaan yang disebutkan tadi, lebih detail. Yang perancangan untuk exit plan ataupun strategi yang boleh dilakukan oleh usahawan tu, Mr. Edwin. Okay, so 3 kaedah penentuan nilai perniagaan yang telah disebutkan, which is there's 3 types. First one is discounted cash flow. Okay. And the second one is net tangible asset. And the third one is via price earning ratio, which is PE ratio. Discounted cash flow itu penentuan nilai dengan kaedah ini menggunakan rekod keuntungan yang lepas untuk meramalkan keuntungan pada masa akan datang, katakan selama 5 tahun berturut-turut. Perniagaan anda mencatat peningkatan keuntungan sebanyak 20% setiap tahun, maka boleh diramalkan 5 tahun akan datang juga perniagaan ini akan terus mencatat peningkatan keuntungan. That's discounted cash flow. So for net tangible asset, this one is very straightforward. Jumlah keseluruhan aset yang dalam company yang anda dimiliki dan ditolak dengan jumlah liability. So this one is a bit technical. Sometimes people look at balance sheet, they will see a lot of asset, but dia orang akan lupa untuk tengok liability of the company as well. Keuntungan tu kena tengok juga. Yes. Dan liability asset apa yang ada dalam perniagaan itu. You kena tengok two things. Dua asset sudut. sama liability. Okay. Sometimes asset is
you nampak dia tinggi, tapi liability mungkin akan tinggi dari aset Kalau company. hutang pula banyak daripada keuntungan, macam mana? Kena tengok juga. Yes, that's the issue. So contohnya perniagaan anda mempunyai kenderaan syarikat, dan setiap tahun nilai kenderaan tersebut berlaku penyusutan. Jadi jumlah ini perlu ditolak daripada jumlah aset yang telah dikira. Penyusutan tu kena take into the accounts as well. Okay. You buy a car in 100,000 ringgit Malaysia, but then a few years later the car will be depreciated. Yeah, You have to betul. take into account as well the depreciation. So lastly, price earning ratio, nilai perniagaan ditentukan oleh penetapan KPI yang baharu. Saya berikan contoh Mr. DIY yang mencatat keuntungan 10 bilion ringgit Malaysia dengan bank pelabur meletakkan 25 kali ganda peningkatan sebagai PE. Maka value bagi Mr. DIY adalah 10 bilion dibahagikan kepada 25 kali equals to 333 million per year. Okay. Yes. Okey. Baik, itu satu contoh yang menarik daripada Mr. Edwin Pang, GECB Associate, bercakap mengenai exit plan. Baik, Mr. Diki, kita nak tahu juga selepas ini apa pertimbangan, apa yang perlu kita buat ya bila seseorang usahawan tu ingin melakukan exit plan bila ada masalah dalam perniagaan dan sebagainya. Jadi kita akan tahu antara usaha yang patut kita lakukan untuk selamatkan perniagaan yang ada masalah itu tadi selepas kita rehat seketika. Kembali lagi selepas ini Action Plan. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Hadapi segala cabaran dan jangan mudah berputus asa. Dikala kita berusaha mendapati cabaran itu, disitulah masa depan kita. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Dalam perniagaan ni tak boleh jadi sombong. Example apa yang Jack Ma dari Alibaba, apa yang dia cakap, saya hire young and energetic employees. Kenapa? Supaya mereka akan kasih tahu saya apa yang saya kena lakukan. Bukan saya yang kasih tahu mereka apa yang mereka kena lakukan. Sebab mereka ada ilmu baru, mereka tahu apa trend baru. So saya hire intelligent, young, smart people, biar mereka yang kasih tahu saya apa yang saya kena lakukan. Sebab tu dia jadi sukses. Daripada kita, umur saya lebih, so kamu kena dengar apa yang saya cakap. Tak boleh macam Kena tu. fleksibel. Fleksibel. Datuk Amir Ali, CIO GE Consult Asia Berhad dalam program Action Plan. Setiap Jumaat 12.30 tengah hari di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Beberapa usahawan Malaysia adalah antara 300 orang dari 23 negara di Asia Pasifik yang tersedarai dalam Forbes 30 bawah 30 Asia 2019. Mereka adalah Aaron Patel, Bobby Ong, TM Lee, Chris Christine, Michelle Tan, Jin Ziqiang, Julin Chua, Kendrick Wong, Melvin Poh, Sarah Chen dan Wen Shin Chia. Mereka dipilih daripada lebih 2,000 penyertaan berdasarkan beberapa sudut termasuk inovasi dan teknologi. Cerita kejayaan mereka adalah intipati kami di Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Baik, kembali dalam program Action Plan ketika ini bersama saya Nazira Noran, bercakap mengenai rancangan keluar perniagaan, bukan nak keluar pergi mana, nak exit plan kalau ada masalah yang timbul dalam perniagaan kita. Okey, kita bersama dengan Mr. Diki Eng, partner GE Consult Asia Sdn Bhd, dan juga Encik Edwin Pang, GECB Associate, bercakap mengenai exit plan itu tadi. Okey, Mr. Diki, apa yang patut usahawan itu lakukan, pertimbangan supaya exit plannya yang mereka pilih itu betul. Jadi apa yang patut mereka lakukan ketika ada masalah dalam perniagaan, Mr. Diki? Ya, biasa kita ada 3 pertimbangan yang usahawan perlulah beri perhatian. Itulah siapalah akan membeli perniagaan kita. Okay, kena tengok siapa orangnya, sesuai ke tidak, mampu ke tidak. Siapa yang ada berminat dengan perniagaan kita. Okey. Kedua, berapakah harga jualan? Itu sama lah kita jual kita punya barang. Itu sama saja kita
jual kita punya perniagaan. Jual terus maksudnya ambil jual terus. ambil maknanya kita boleh jual terus ke atau jual sebahagian. sebahagian. Ya, tapi kita mesti mau adakah kita punya perniagaan boleh dijual sebahagian. Sebagai contoh lah ya, saya ada seorang kawan, dia membeli perniagaan andaman. Contoh perniagaan andaman dia bukan tak laku sebenarnya, dia nak pergi ke luar negara, jadi dia nak jual semua satu butik tu, termasuklah baju-baju dan kos di butik itu dengan nilai katalah 100,000. Tapi sebenarnya kalau dia beli dengan 100,000, dia belum tentu dapat balik 100,000 yang dia beli tu dalam masa setahun, mungkin 5 tahun, mungkin tak capai pun. Apa pandangan Mr. Dicky? Okay, saya boleh advise dia invite we call it invite the new partner to turn over his business. Maknanya ajak share, bukan beli terus semua. Bukan beli. Sebab kita mesti mau create value bagi kita punya perniagaan. Ya, kalau kita sebab biar dia handle lah maksudnya. Dia beli 50,000 lah kata, 50,000 lagi tu maknanya separuh je dia bayar, tapi dia handle business tu. So the new buyer will own 50% of the share in the business. Jadi kalau ada masalah macam tu, maknanya kita pilih untuk jadi rakan kongsi lah. Rakan kongsi, ya betul. Okey. Baik, bagaimana nak tentukan nilai perniagaan tu, Mr. Dicky? Just like what Edwin told us initially, which is about the PE ratio. Kita boleh guna cara yang PE ratio untuk untuk value our valuation. Macam tu macam Mr. DIY, kita investment banker bagi dia PE ratio of 25, which is 25 kali ganda. Kalau kita pun tak mau cakap 25 kali ganda lah, kalau 10 kali ganda cukup lah. Okay, kalau setahun saya punya keuntungan adalah 10,000 saja. So when I sell to the next buyer, saya guna cara sama saja untuk 10 kali ganda kali 10,000, saya akan jual 100,000. Okey. Okey, kalau Mr. Edwin mungkin boleh bantu, harga yang patut kita jual dari segi harga nilai tadi, kedai ke apa ke bisnes kita tu, macam mana kita nak kira secara mudah lah? Secara mudah. Okey. Kita nak faham juga kan, sebab yalah kita nak jual perniagaan yang tengah sakit mungkin kan, jadi ada guna nak beli kan. Orang yang ada duit memang dia tak ada masalah, tapi dia pun nak untung juga kan. Takkanlah nak beli bisnes yang rugi. Macam mana Mr. Edwin? Okay, usually as I'm an accountant. Okay. Nak tengok company untung ke tak untung, except for profit and loss. Usually people will look at profit and loss first. Okay, profit and loss. For example, your boutique, you nak jual 100k. Tapi profit and loss shows that the first financial year is profit is 10k saja. So kenapa pula I kena berlabuh 50k masuk beli 50% of your share, but the company is earning 10k sahaja. So at this point of view, you kena tengok income tu, kena tengok juga hasil dia. Yes. Monthly dia. Hasil dia, then you kena tengok asset dia as well. Like what I said just now, you have to look at net tangible asset. You kena tengok dia punya asset, because some of the company assetnya mungkin tinggi, liability mungkin rendah. Then this company is a very healthy company. But dia untung 10k, tapi you tengok dia punya liability 50k, asset 10k je. Tak untung juga. Yes, tak untung juga at the end. Okay. So you have to look at a lot of perspective rather than just looking at the profit and loss. You have to look at the your balance sheet, which is the asset calculation and also the liability calculation. Then you will know the true value of the company as well. Itu kalau kita nak bantu mereka yang ada masalah perniagaan. Okay. Kalau kita yang ada masalah tu, okay, apa kita nak buat exit plan-nya? Tutup terus ke? Sebab duk rugi-rugi, duk bayar sewa. Contohlah katalah sewa tu dah berapa ribu kan. Mungkin sewa kedai 5,000 kan. Untung 3,000 contoh. 3,000 je sebulan. Tapi nak tunggu, nak bertahan setahun lagi ke?
ataupun tutup terus? Apa pandangan Mr. Diki? Tak untung. Masalahnya tak untung. Okay, tak untung. Hutang banyak ni. Nak Hutang bayar sewa banyak. kedai lebih mahal daripada keuntungan tu. Kita mahu jelaskan adakah ia tak untung ataupun rugi. Sebab ini tak untung dengan rugi lain ya? Lain. Okey, ya, baik. betul. Rugilah senang. Rugilah. Kalau rugi, kita mau expand kita punya business, kita mestilah tengok adakah kita ada business model. Okey. Kalau kita punya business model ada opportunities that will be ramp up our valuation, which is perniagaan ni mungkin hari ni tak untung, tetapi dia akan untung di musim lain. Ya, musim lain. Okey. Ya, maksud tu perniagaan ini boleh dilakukan. Okey, katalah tak untung tadi ataupun tak rugi tadi, dia boleh tukar tak bisnes lain? Boleh. Walaupun duit tak ada. Maksudnya dia pergi kat tempat lain lah dia buka pergi ke tempat lain dengan atau? awak punya team. Atau dia dapat bantuan daripada share tadi. Ya. Rakan kongsi tadi. Okey. Baik, Mr. Diki, apa yang patut kita lakukan di saat-saat kita dah tak ada jalan, tak ada orang nak beli. Contohnya memang tak ada orang nak bantu kita, tak ada orang nak share, tak ada orang nak beli kedai kita tadi. Apa yang kita patut buat selain daripada mungkin exit plan tutup kedai tadi tu? Ada tak cara lain? Ada. Memang ada. Pergi cari konsultan. Ya, konsultan seperti GCB, GE Consult Asia. Okey. Baik, apa yang Consult Asia Sdn Bhd akan melakukan kepada peniaga yang ada masalah macam tu tadi? Kita akan tengok dia punya business model, dia punya customer database, apakah aset yang dia ada. Lepas tu kita boleh redesign the new business model bagi dia. Okey, masa tu macam mana konsep ataupun cara GE Consult Asia Sdn Bhd membantu peniaga seperti ini? Ya. Selain daripada aset tadi tu, nasihat ke ataupun memberi pandangan ataupun idea baru ke kepada peniaga ni? Idea baru. Biasanya idea baru dengan adakah after kita redesign the new business model, the peniaga ini become bankable and investable. Okey, jadi melabur lagi. Tapi kita mau invite the investor to relook the business model. Okey, baik. Kita bercakap mengenai exit plan, rancangan keluar perniagaan sekiranya ada masalah-masalah yang timbul di kalangan peniaga-peniaga kita. Jadi Mr. Edwin, mungkin sedikit lagi antara kaedah nilai perniagaan yang disebutkan tadi secara mendalam untuk kita mengatasi masalah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan peniaga kita mencari Consult Asia Sdn Bhd ni. Okey, bagaimana cara strategi exit plan yang boleh dilakukan oleh usahawan, Mr. Edwin? Okey, strategi exit plan yang boleh dilakukan oleh usahawan ada, I just say two kinds lah. One is merger iaitu gabungan dua syarikat. Seperti Sony bergantung dengan Ericsson, so menjadi Sony Ericsson. Betul. So bagus tu. Selamatlah Yes, selamat. Both selamat. So this is one of the strategy. Another one is acquire. So sebuah perniagaan yang dijual sepenuhnya oleh pemiliknya, sebagai contoh Old Town White Coffee telah menjual keseluruhan perniagaan Old Town White Coffee kepada Dutch company sebelum ini. Yes. Take over by approximately I think 1.47 billion. So this is the two methods that you can consider when you want to as a strategy of exit plan by usahawan, because usually perniagaan ni ialah titik perlu usahawan kan, so dia tak nak just close down. So dia kekalkan je brand tu, tapi dijenamakan semula mungkin diambil alih oleh syarikat lain lah.
Jadi dua cara ini cara yang paling selamat lah Yes. untuk kekalkan je brand tu. Yes. Sebenarnya banyak bisnes yang mungkin agak sakit juga sebelum ini dibantu, ditukar, dijenamakan semula dan dimiliki oleh syarikat lain selepas itu. Okey, itu antara kaedah ataupun exit plan yang boleh kita lakukan. Jadi setiap perniagaan itu apa yang kita nak lakukan tu kena ada exit plan. Yes. Kena ada rancangan keluar perniagaan tu sekiranya berlaku masalah-masalah perniagaan. Okey, itu dia antara kaedah ataupun cara. Mungkin sedikit lagi Mr. Diki nak tambah kepada pendengar Bernama Radio khususnya yang berniaga ni, exit plan yang paling smart yang patut kita lakukan. 3 tadi boleh sebut kembali kaedahnya. Macam mana Mr. Diki? 3. Okey. Nak tamat terus? Apa tu? Nak menjual atau IPO tadi? Ya. Mr. Diki. Okay, biasa kita akan the best option, the best ideas is to going to IPO lah. Tapi bukan semua usahawan yang boleh pergi IPO. Actually, yang lebih safe, selamat adalah jualan perniagaan awal, which is M&A, merge and acquisition. Tapi kalau macam manakah kita punya perniagaan boleh akan menjual kepada we are called the ideal investor. Okay, kita mesti mahu tahu macam mana kita design kita punya exit strategy, which is cara pertama, when I start this business, how long that I will be sustain the business. Which is maybe saya design satu plan ini saya akan membuat perniagaan ini untuk 5 tahun. So saya sudah tahu tahun ke-5 saya akan exit, saya akan jual saya punya perniagaan. So siapa akan membeli perniagaan saya? Okay, so saya mesti carikan potential buyer first before I start any business. Okay. Itu sesamakan macam kita menjual kita punya barang kepada pelanggan. Okey. Baik, terima kasih kepada Mr. Diki Eng, partner GE Consult Asia yang Berhad, dan juga Edwin Pang, GECB Associate, hari ini bercakap mengenai rancangan keluar perniagaan atau exit plan. Sekian action plan untuk waktu ini. Saya Nazira Noran, mewakili penerbit Ziana Nasir. Terus setia bersama kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.